Seterusnya, saya ingin menjemput pembentang taklimat yang ketiga, iaitu Encik Mazlan bin Harun, Timbalan Pengarah Seksyen Halal, Makanan dan Minuman dan Agro, Bahagian Promosi Ekspor dan Akses Pasaran, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun MATRIC. Selamat berkenalan Encik Mazlan. Ya. Okey Cik Mazlan, saya nak menyerahkan floor kepada Cik Mazlan untuk memberi taklimat. Silakan. Okey, terima kasih Puan. Lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Ini adalah apa yang akan saya present hari ini. Saya akan secara general dia lain, kita akan fokus lebih kepada insentif nanti. Insentif adalah di dalam tajuk Exporters Development Program. Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok dulu prestasi perdagangan antarabangsa Malaysia. So kalau kita tengok daripada tahun 1970-an, kita punya jumlah perdagangan hanyalah 9.45 bilion ringgit. Tetapi pada tahun lepas, jumlah perdagangan kita yang tertinggi pernah dicapai adalah 1.77 trilion ringgit. Ya. So, okey, untuk tahun lepas, kalau kita tengok dari segi jumlah perdagangan ekspor dan import semuanya menurun. Ini understood lah because of COVID ni kan. Tapi bila kita tengok kita punya lebihan imbangan perdagangan ni adalah tinggi, lebih tinggi sebanyak 26.9% daripada tahun sebelumnya. So dari segi lebihan imbangan perdagangan ni kita telah merekodkan selama 23 tahun berturut-turut. Okey, walaupun dengan pandemik ni tapi kita still lagi positif. Okey, dari segi perdagangan tahun lepas, dari segi ekspor, sektor yang paling utama adalah sektor pembuatan, okey, manufactured goods. So kalau tuan-puan contohnya terlibat di dalam pembuatan makanan dan minuman, makanan dan minuman ni adalah termasuk di dalam manufactured goods. Sektor kedua yang terbesar pula dari segi ekspor adalah agriculture goods. So kalau tuan-puan terlibat di dalam pertanian, penghasilan sayur-sayuran ataupun buah-buahan adalah termasuk di dalam agriculture goods ni. Tapi agriculture goods ni ekspor dia adalah sangat, tak adalah terlampau kecil tapi agak kecil, hanya 7.3% daripada jumlah ekspor kita pada tahun lepas sebanyak 980.99 bilion ringgit. Okey, ini pecahan agriculture goods tadi. Kalau kita tengok agriculture goods ni, dia banyak dia punya subsektor. Dia ada palm oil, ada getah, ada minyak sayuran lain-lain, ada kayu-kayan, seafood dan juga ada agriculture. Yang tadi kalau sayur-sayuran dan juga buah-buahan adalah termasuk di dalam other agriculture ni. Kalau kita tengok pada tahun lepas, jumlah ekspor untuk other agriculture ni adalah hanya 7.3 bilion ringgit. Ya, sangat kecil berbanding kita punya jumlah ekspor. Hanya 0.7% saja. Okey, ini adalah kesemua produk-produk yang diklasifikasikan di bawah other agriculture. Kalau kita tengok tu 0708 tu yang untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan lah. Bawah ni ada sebanyak 27 subsektor ada agriculture yang terlibat. Okey. Okey, ini adalah major export market untuk produk-produk ada agriculture tadi. Ni top 10 lah kiranya. Kita ada Singapura, Indonesia, China, Japan, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, Philippines dan juga UAE. So untuk ada agriculture ni, kalau kita tengok Singapura tu 50% pasaran untuk ada agriculture ni adalah ke Singapura. Okey. Seterusnya ini adalah sedikit mengenai matrik dan juga apa perkhidmatan yang kami berikan. Saya ambil peluang ni untuk memberikan sedikit taklimat mengenai matrik kerana saya merasakan banyak lagi usahawan di Malaysia ni yang tidak tahu mengenai apa peranan dan fungsi matrik. Okey, matrik ni adalah sebenarnya agensi promosi perdagangan kebangsaan Malaysia. Kami ni ada beradik dengan MAIDA tadi. So kami di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
Tugas kami adalah untuk mempromosikan produk dan juga perkhidmatan Malaysia ke luar negara. Okay, kalau kita tengok VC Matrix ni promoting Malaysia's enterprises to the world, ataupun mempromosikan perusahaan-perusahaan Malaysia ke dunia. Okay, itu adalah fungsi kami. Bagi membantu usahawan di seluruh negara, kami mempunyai 5 pejabat regional ataupun pejabat negeri. Kami ada di Penang, kami ada di Terengganu, kami ada di Johor, di Sarawak dan juga Sabah. So kalau tuan-puan lepas ni kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh pergi ataupun menghubungi pejabat-pejabat kami ini, dan mana-mana yang di Lembah Kelang ataupun di Negeri Sembilan boleh datang terus ke pejabat ibu pejabat kami di Kuala Lumpur di Jalan Duta. Dan untuk makluman, kita punya pejabat di Johor ni ada juga cover Singapura, dan juga pejabat kami di Sabah juga cover untuk sebarang promosi ekspor di Brunei. Okey, selain pejabat di dalam negeri, kami mempunyai 46 pejabat di luar negara. Okey, pejabat ini terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah trade officers. Trade officers ni kita ada 34. Trade officers ni adalah di mana kita ada full flash office, di mana kita ada sama ada seorang ataupun 2 orang kaki tangan daripada Matrix Malaysia yang bertugas di sana. Okey. Manakala kita ada 12 lagi marketing office. Marketing office ni basically kita hanya ada seorang staff di sana, tapi seorang staff yang lokal, orang sana. Maknanya kami tidak menghantar sebarang pegawai daripada sini di marketing office, tetapi marketing office ini adalah dia mereportkan kepada yang trade officers tadi. Okey, so kita dia ada di seluruh dunia. Kalau tengok ni. Alright. Okey, seterusnya ini adalah kita punya core function. Yang pertama adalah promosi ekspor. Kalau kita tengok di sini untuk pada tahun ini, kita ada sebanyak 57 event yang kita buat. So ini adalah sangat kecil berbanding jumlah kita yang biasa selalunya 100 lebih. So memandangkan COVID ni, so terdapat banyak pengurangan aktiviti. So daripada 57 event ni, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama Trade Fest ataupun pameran perdagangan antarabangsa. Yang kedua kita ada Export Acceleration Mission. Yang ketiga kita ada International Sourcing Event. So international sourcing, kalau untuk company yang merasakan mereka tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, so kami cadangkan masuk program kami yang International Sourcing Program ni. Kerana International Sourcing Program ni adalah kalau sebelum pandemik ni, kita bawa pengimport-pengimport atau pembeli-pembeli dari luar negara untuk datang ke Malaysia dan berjumpa dengan syarikat-syarikat Malaysia di Malaysia. Okey, nanti saya akan terangkan satu contoh. Alright. Tetapi di semasa pandemik ni kita buat secara virtual. Dan juga penyertaan adalah percuma. Okey. So kalau kita tengok dari segi sektor pula, dari segi sektor makanan dan minuman, ada sebanyak 7 program pada tahun ini. Okey. Dari 7 program tadi, kita ada 2 program kita di Europe, iaitu pameran Anuga dan juga Food Ingredient Europe. And then kita ada 2 pameran di kita ada satu pameran di West Asia iaitu GAFood. Di East Asia kita ada di Japan iaitu di Foodex Japan. And then kita ada Oceania di Australia, kita ada satu iaitu Fine Food Australia tahun ni. And then di ASEAN ni kita ada satu ASEAN, tetapi itu adalah di Malaysia. Program di Malaysia adalah program MIHAS. Okey. Pada tahun ini kita akan menganjurkan edisi MIHAS yang ke-17. Dan disebabkan oleh pandemik ini, kami akan menganjurkan program MIHAS ni secara hybrid, iaitu kita akan ada physical punya exhibition dan juga virtual exhibition. Okey, kalau physical exhibition ni dia adalah dari 9 hingga 12 September tahun ni akan berlangsung di Ibu Pejabat Matrix. Okey, dan terbuka untuk syarikat-syarikat Malaysia, syarikat-syarikat domestik. Mana pula bagi yang virtual tadi,
kita akan berlangsung selama 3 bulan dari 1 September hingga akhir bulan November tahun ini. Okey, bagi syarikat-syarikat yang join physical exhibition, dia akan terus dapat virtual punya exhibition sebab kita buat package hybrid. Okey, so harap ada tuan-puan yang akan berminat lah untuk join MIHAS ni. Okey, dan bersempena dengan MIHAS, kita akan anjurkan International Sourcing Program yang saya cakap tadi, INSP. Cuma tahun ini kita akan buat secara virtual. Okey, dan program ini sedang berjalan. Kita dah start daripada 1 April itu dan akan berlangsung sehingga 1 September. Okey, kita jangkakan sebanyak 500 pengimport atau pembeli dari luar negara akan register, okey, untuk program ni. Dan untuk sektor pertanian, sebelum ni kita ada juga pembeli durian daripada Kanada yang berminat. Itu sebagai contohlah untuk produk buah-buahan, pembeli durian yang berminat daripada Kanada untuk membeli daripada Malaysia atau mengimport daripada Malaysia. Kalau tengok sektor itulah, kita ada 7 sektor, ada F&B, pharmaceutical, Islamic finance, logistik, modest fashion, kosmetik dan juga franchising. Okey, untuk apa-apa lebih pengetahuan boleh kontak kami nantilah. Okey, ini adalah fungsi utama kedua kami iaitu exporters development. Okey, di dalam exporters development ni ataupun pembangunan pengeksport ni, kami mempunyai 277 program fasilitasi untuk membantu atau untuk meningkatkan pengetahuan, kapasiti usahawan ataupun syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi pengeksport. Ya, kita ada aktiviti dari segi Bumiputera, Wanita, Belia, Exporters Advisory, E-Trade, Exporters Training, Services Export Fund, Business Information Center, Mid-Tier Companies, Market Development Grant, MEEC dan juga Exit. Okay. Okey, seterusnya untuk dari segi fasilitasi ekspor, kita ada 3 insentif ni ataupun bantuan kewangan daripada Matrade, daripada kerajaan. Okey, yang pertama adalah E-Trade, yang kedua MDG. Dua ni saya akan terangkan secara lebih lepas ni. Yang ketiga adalah SEF ataupun Services Export Fund. Yang SEF ni adalah lebih kepada untuk membantu penyedia-penyedia perkhidmatan Malaysia untuk mempromosikan perkhidmatan mereka di luar negara. So yang ini saya tak akan sentuh sebab dia lebih kepada macam company construction, architect, accounting, legal, lebih kurang macam tu. Okey. Saya akan fokus kepada E-Trade dan juga MDG. Okey, insentif kita yang pertama adalah E-Trade. So E-Trade ni pada tahun ni kami telah lancarkan program E-Trade 2.0 yang sebelum ni ada 1.0, so ada perubahan sedikit dari segi program E-Trade dan juga bantuan kewangan yang kami berikan. So okey, apa tujuan E-Trade ni adalah untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia untuk participate atau menyertai platform e-commerce antarabangsa. Okey. So apa yang kami berikan di bawah program E-Trade ni ada 2 insentif. Yang pertama kita panggil onboarding scheme. Yang ini untuk masuk ke dalam platform e-commerce tersebut. Ini hanya RM5,000. Okey. Bantuan yang kedua kami berikan adalah di bawah E-Trade ni adalah digital marketing dan training DMT. Yang ini adalah sebanyak RM20,000. Tujuannya adalah untuk company terlibat dalam digital marketing activities atau attending e-commerce training program. Okay. So untuk satu company kita hanya berikan subscription e-commerce ni hanya untuk 1 tahun ataupun satu aktiviti setahun. Okay. Siapa yang layak untuk memohon program E-Trade ni? Okey, bagi syarikat yang pertama syarikat tu mestilah berdaftar dengan SSM, okey. Yang kedua mestilah menjual produk-produk buatan Malaysia. Okey. Yang ketiga sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh rakyat Malaysia. Bagi di dalam sektor manufacturing atau pembuatan, SME yang kita klasifikasi sebagai SME adalah syarikat yang mempunyai annual sales turnover kurang daripada RM50 juta ataupun kurang dari 200 full time employees, pekerja sepenuh masa. Okey.
Untuk syarikat trading pula, syarikat trading juga boleh mohon. Yang layak adalah syarikat trading yang dia punya sales setahun adalah kurang 20 juta ringgit dan juga dia punya full time employees tu kurang daripada 75 orang. Okay. And then e-trade ni juga boleh dimohon oleh koperasi-koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okey, itu kriteria yang pertama. Kriteria yang keduanya pula dia adalah yang pertama mesti berdaftar dengan Matrik. Okey, pendaftaran dengan Matrik ada percuma dan juga melengkapkan ERAD. ERAD ni adalah Export Readiness Assessment Tools. Itu adalah satu tools yang kami gunakan untuk mengetahui sama ada syarikat tersebut sudah bersedia untuk mengeksport atau tak. Okey. Okey, services company syarikat pemerhatian adalah tidak layak. Okey. Untuk onboarding dia punya untuk program onboarding, aktiviti onboarding ni ada dia punya kriteria tambahan. Dia sekurang-kurangnya tidak tidak beroperasi kurang daripada 6 bulan dan juga tidak pernah participate di dalam program e-trade 1.0 sebelum ni. Okey. Untuk yang digital marketing and training tadi pula, dia punya syarat tambahan adalah perlu beroperasi tidak kurang daripada 1 tahun dan juga syarikat tersebut telah menyertai mana-mana platform e-commerce antarabangsa. Okey. Okey, apa aktiviti-aktiviti yang boleh diklaim di bawah program ini? So untuk aktiviti onboarding scheme tadi, so basically apa yang boleh claim adalah yang pertama listing fee untuk memasuki platform tersebut dengan maksimum setahun punya yuran penyertaan. Yang kedua adalah sebarang aktiviti berkaitan dengan onboarding. Okey, contohnya untuk membangunkan website atau mini site, page atau store. Okey, fotografi pun boleh claim. Shipping cost to warehouse. Okey. Rental of warehouse, maknanya sewa warehouse di luar negara. Okay. And then ada juga other expenses associated to the onboarding activity subject to approval by Matrik. Kalau tuan-puan boleh ada aktiviti lain yang ingin diklaim dan boleh membuktikan aktiviti itu adalah sangat perlu ataupun wajib untuk menyertai di dalam platform tersebut, so kita boleh inilah on case to case basis kita boleh pertimbangkan. Okay. So dari untuk digital marketing and training tadi kita ada 2 aktiviti yang boleh diklaim. Yang pertama adalah aktiviti digital marketing expenses, iaitu kos-kos yang terlibat dengan content creation, search engine optimization, online advertising space rental, key opinion leader, social media marketing, keywords advertising. Okay. Ini yang untuk aktiviti pertama DMT lah. Aktiviti kedua adalah latihan ataupun training program. Yang terlibat adalah training program yang dianjurkan oleh platform-platform tersebut, and then training program yang terlibat dengan content e-commerce. Okay. And then tetapi kalau let's say program latihan tersebut disupport oleh agensi-agensi kerajaan yang lain, contohnya HRDF, so Matrik hanya akan bayar balance cost yang tidak dibayar oleh agensi-agensi kerajaan yang lain itu. Okey. Untuk bagi training program aktiviti 2 ini, syarikat boleh memohon sebanyak mana jumlah pekerja yang terlibat dengan training tersebut. Kita tak ada capkan sama ada ataupun limitkan berapa orang untuk syarikat untuk menyertai program ini. Okey. Okey, yang seterusnya insentif kami yang kedua adalah market development grant. Yang ini adalah lain daripada e-trade 2.0 tadi. So objektif market development grant ini adalah basically untuk membantu SME, professional service providers, trade industry association, maknanya badan-badan industri dan juga perdagangan juga boleh claim. Chamber of Commerce, professional bodies dan juga sekali lagi koperasi pun boleh adalah layak untuk mendapat MDG ni. So bentuk grant ni adalah reimbursable grant di mana tuan-puan perlu spend dulu dan juga dalam masa 30 hari dari hari terakhir event tersebut claim balik kepada kami. Okey, nak hantar awal pun boleh, hantar
immediately lepas event tu pun boleh. Okey, tapi dia maksimum 30 hari selepas event tu. Okey, grant ceilingnya maksimum 300,000 per company. Setakat ini ya, 300,000 kepada kami sepanjang penyertaan di dalam matrik lah. Okey. Ini adalah 300,000 ini adalah jumlah yang baru, sebelum ini hanya 200,000. Kerajaan baru-baru ini mengumumkan yang tambahan sebanyak 100,000 kepada syarikat-syarikat Malaysia yang menyertai program promosi ekspor. Okey, bagaimana untuk layak untuk claim MDG ini? Yang pertama, tuan-puan perlu register sebagai matric member ataupun syarikat tuan-puan perlu register as matric member. Business entity yang aktif sekurang-kurangnya telah di-establish lebih daripada setahun, bukan GLC ataupun ada sebarang equity kerajaan di dalam syarikat tuan-puan. Sama ada equity, tak kira lah sama ada daripada segi kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Okey. Yang keempat, aktiviti promosi yang disubsidi ataupun disponsor oleh third party adalah tidak layak untuk claim. Contohnya tuan-puan pergi somewhere yang dibiayai oleh FAMA katakan ataupun Jabatan Pertanian. So itu tuan-puan tidak layak untuk claim grant ini. Okey. Ni seterusnya syarat-syarat kelayakan dari segi SME perlulah berdaftar dengan SSM. Equity lebih 60% dimiliki oleh rakyat Malaysia, mempromosikan produk buatan Malaysia, ada sektor pembuatan termasuk juga ya agro-based, maknanya kalau ada sebarang pemprosesan terhadap produk-produk pertanian, itu maknanya layak. Trading layak juga, services kecuali real estate. Real estate ni property lah basically, tidak layak. Penuhi syarat-syarat ataupun eligibility kriteria SME tadi. Okey, dah tinggal 5 minit saya akan cepatkan sikitlah. So ini tadi sama juga ya, kriteria-kriteria lain. Untuk professional services perlu berdaftar dengan Registration of Business Act, SSM, sama juga 60% buatan Malaysia. Innocence over tak lebih 20 juta, full time employees tak lebih 75 juta. Untuk badan-badan industri ataupun perdagangan perlu berdaftar dengan ROS dan juga mana-mana badan profesional yang berkaitan. Okey. Koperasi berdaftar dengan SSM. Main business adalah untuk ekspor, equity 60% lebih Malaysia dan juga mempromosikan hanya produk buatan Malaysia. So, apa yang layak untuk MDG ni yang boleh diklaim adalah ada 4 aktiviti. Yang pertama adalah penyertaan di dalam International Trade Fairs di Malaysia dan juga overseas. Kita hanya berikan untuk program B2B pameran B2B yang business to business, physical dan juga virtual. Pameran consumer kita tidak layak untuk grant ini. So apa yang boleh diklaim untuk physical exhibition itulah participation fee, booth construction, enhancement, accommodation, airfare, public land transportation. Hanya untuk negara-negara ASEAN. Untuk virtual pula adalah participation fee, administration fee, virtual booth, marketing blast, digital marketing tools, exhibitor passes, booth analytics. Okay. Maksimum grant yang kita bagi pameran perdagangan antarabangsa di Malaysia adalah RM5,000 dan di luar negara ada RM25,000. Okay. Yang untuk di Malaysia ni, untuk pameran antarabangsa yang dijalankan di Malaysia untuk diklasifikasikan sebagai antarabangsa, ia mesti di-endorse oleh Matrik. Kalau pergi di website Matrik, kalau tengok list pameran antarabangsa di Malaysia, mana yang ada logo Matrik tu adalah yang layak untuk claim MDG. Mana yang tak ada logo Matrik tu adalah tak layak. Alright. So aktiviti kedua adalah penyertaan di dalam Trade Investment Mission ataupun Export Acceleration Mission, physical dan juga virtual booth. Apa yang layak diklaim adalah participation fee, marketing tools, accommodation, airfare, public land transportation untuk negara ASEAN saja. Grant amount kalau program ini diorganize oleh Matrik ataupun diorganize bersama dengan Matrik, maksimum RM10,000. Kalau yang bukan totally tak ada involvement Matrik, maksimum RM2,000.
Okey, aktiviti ketiga adalah untuk penyertaan di dalam conference antarabangsa di luar negara. Okey, yang berkaitan dengan promosi ekspor dan juga perkhidmatan profesional. Okey, yang boleh claim adalah participation fee, accommodation, airfare, public land transport untuk ASEAN sahaja maksimum RM25,000, RM2,500. Okey. Okey, aktiviti keempat ini agak menarik di mana listing fee di supermarket, hypermarket, retail center ataupun butik di luar negara boleh diklaim under grant ni, tetapi hanya limited kepada satu supermarket, hypermarket, retail center atau butik per country. Mana satu saja untuk satu country. Apa yang boleh diklaim adalah listing fee dan maksimum adalah RM20,000. Okey, ini just sedikit sebanyak mengenai matrik lagi. Basically under Exporters Training Program kita ada banyak seminar dan workshop yang patut tuan-puan hadiri untuk melengkapkan diri pengetahuan mengenai ekspor, seperti export access, documentation, export procedures. Kita program training kita ni kita ada level beginner, intermediate dan juga advanced. So tuan-puan kalau baru saja nak melihat mengenai ekspor ni, so boleh join kita punya beginner level training program. Okay. And then kita ada program lain juga, National Export Day atau E-National Export Day. Okay, ini adalah antara company-company yang telah berjaya kami bantu. Banyak company mid-tiers, walaupun company ni besar, ada yang banyak juga yang public listed tapi still memerlukan bantuan. Kalau tengok Nilofa pun ada juga kami bantu sebelum ni. Okey, untuk program e-trade juga banyak yang telah kami bantu untuk program e-trade. Salah satunya kalau kita tengok koperasi Cookpeace tu. Cookpeace ni very aktif. Koperasi usahawan Grumbik Perlis very aktif untuk promosi ekspor. Okey. Lain-lain tu mengenai matrik, kita juga menjadikan informasi perdagangan dan juga pasaran untuk syarikat-syarikat Malaysia. Terutamanya kita ada Business Information Center ni, library lah lebih kurang, perpustakaan. So boleh datang untuk tengok apa yang maklumat mengenai pasaran atau perdagangan yang kami boleh sediakan. Di tempat yang sama juga kami ada Integrated Center for Export, di mana kami memberikan khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat Malaysia yang ingin yang berminat untuk mengekspor. And then kita ada portal matrik, and then kita ada juga yang apps ni, My Export. So kalau tuan-puan berdaftar dengan matrik, tuan-puan akan dapat automatic access kepada My Export ni, di mana tuan-puan boleh tengok market alerts, apa produk di negara ini yang sesuai, trade leads, Okey, trade leads ni adalah pertanyaan perdagangan yang serius yang kami terima daripada 46 pejabat kami di luar negara tersebut, yang berkaitan dengan tuan-puan boleh tengok yang berkaitan dengan produk ataupun sektor tuan-puan. Okey. Yang ini adalah portal matrik ataupun website matrik, so boleh tengoklah maklumat-maklumat yang kami letakkan di dalam website tersebut. And then ini tadi trade advisory services, khidmat nasihat kami adalah percuma ya. So kami tidak mengenakan sebarang charge untuk khidmat nasihat. Macam saya cakap tadi, kalau yang di Lembah Kelang atau Negeri Sembilan bolehlah datang ke Ibu Pejabat di KL di Jalan Duta, tapi mana yang di negeri-negeri lain bolehlah berjumpa dengan pejabat-pejabat negeri kami. Okay. And then kalau ada masa datang di Ibu Pejabat boleh melawat Malaysia Export Exhibition Center MEC di Madrid. Ini adalah pembenar display center. Kita ada lebih 1000 produk yang kita display setiap tahun. Ini pameran ini adalah untuk setahun. So boleh tengok syarikat-syarikat ini adalah syarikat yang memang dah ready untuk mengekspor ataupun telah mengekspor. So boleh tengok dari segi packaging, labeling, macam mana dia buat. Okay. Ini Trade Galleria, and then ini cara-cara untuk register dengan Madrid. So setakat ini kami ada lebih 20,000 syarikat Malaysia yang berdaftar dengan Madrid. Tapi 20,000 itu kami rasakan adalah sangat sedikit berbanding dengan jumlah syarikat yang terdapat di Malaysia lebih daripada 1 juta. So kami harap mana-mana syarikat yang berminat untuk mengekspor untuk berdaftar dengan kami dan juga menggunakan perkhidmatan kami secara maksimum. Okay. So puan, itu sahaja taklimat daripada saya pada hari ini.